Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Terima kasih kerana sudi lagi menonton ke channel aku. Aku sebenarnya aku sebenarnya dah record dah video ni. And then aku terdelete sebab kepandaian aku tengah tengah clean aku punya laptop, and then tiba-tiba tanpa aku sengaja aku terdelete sekali video yang aku dah record ni kan. So aku terpaksa record balik. Dan aku nak buat video review, tapi sebab aku ingat nak unboxing depan korang lah, tapi sebab dia dah terdelete, aku nak buat macam mana kan. So benda pun dah jadi. Sekarang ni aku pun dah guna barang yang aku nak review ni, so aku boleh lah cerita sedikit lebih detail sikit lah. Tapi tak tahulah detail atau tak, kita tengok macam mana. Aku bagi tahu apa yang aku selalu pakai lah. So untuk video kali ni aku nak bagi tahu dekat korang lah. Sekarang ni kan tengah PKP, lockdown kan, kita ada banyak benda yang boleh kita buat dekat rumah. So aku rasa alternatif yang paling best adalah kita tengok wayang. Sebab sekarang ni pun PKP pun bukan boleh tengok wayang kan. So kita bawa wayang ke rumah kita. Okay, aku rasa bila aku bagi pembayang macam tu, korang dah tahu kan kita nak review pasal apa. Okay, so produk dia adalah ini. Tada! So ini adalah produk yang aku cakap tu. Nama dia Lumos Ray Projector. Okay, dia adalah sejenis projector yang khas untuk home cinema lah. So korang boleh tengok wayang menggunakan projector ni. Okay, kita review pasal the whole thing of the projector lah. Okay, sekarang ni kalau korang boleh tengok lah kat depan dia ni, dia ada lens. Lepas tu dia ada depan ni lubang-lubang ni untuk dia punya pengaliran udara lah, untuk kipas dia lah, untuk sejukkan projektor ni. And then dekat belah tepi kiri dan kanan dia adalah speaker. Okay, speaker ni aku terkejut jugalah sebab dia ada Dolby support lah. Macam korang tengok wayang selalu pakai Dolby kan, tapi Dolby Atmos tu korang tak boleh expect macam Dolby Atmos tu lah. Dolby yang tu kat wayang tu memang gempak gila lah. Tapi ini pun dia support dengan Dolby. Sound dia bagi aku just nice lah. Nak cakap bass dia kuat tu tak lah, bass dia biasa-biasa, tapi aku puas hati dengan sound dia. Aku rasa aku tak perlu kot tambah yelah audio yang lain kan. So aku rasa aku pakai internal speaker dia pun dah nice. Okay, so dekat atas ni korang boleh nampak ada power button. Lepas tu ada ni wheel untuk focusing lah. So untuk focus lens nanti bila kita dah papar dekat dinding nanti ataupun dekat layar kan. So dekat atas ni ada pemegang holder dia ni. Holder dia ni leather tau. So nice lah. Dia kecil macam ni, korang boleh bawa ke mana-mana. Okay, so bahagian belakang ni korang boleh nampak. Aku tak tahulah korang nampak ke tak. Okay, aku bagi tahu lah. Okay, dekat sini dia ada lubang IR ni. Bukan lubang lah, dia IR ni infrared. Sebab projektor ni dia pakai remote. So ada IR ni lah. So and then dia ada audio jack. Korang boleh cocok earphone ke speaker. Korang boleh cocok earphone ke. And then dia ada AV. And then dia ada HDMI port. Korang boleh cocok HDMI. Maksudnya korang boleh link dengan korang punya ni lah, laptop ke projektor ni lah. And then ada USB korang boleh cocok. And then kita ada micro SD. Okay, lepas tu dekat bawah ni ada untuk cocok power port dia tu lah, untuk nak hidupkan kan. So inilah dia, aku ulang balik. Kita ada IR, kita ada audio jack, kita ada AV, kita ada HDMI, kita ada USB dengan kita ada micro SD. Dekat bahagian bawah ni dia ada lubang tau. Lubang ni kalau untuk korang letak kat atas tripod, korang boleh skru dia untuk yelah dapatkan stand kan. So aku rasa itu je pasal projektor ni. Sekarang ni aku nak tunjuk kat korang macam mana kualiti dia, sebab aku try, bagi aku kualiti dia sangat puas hati lah. Tapi sebelum kita test, aku akan bacakan dia punya spek lah, apa yang hebatnya pasal projektor ni. Okay, so first kali, benda yang sangat orang kata buatkan aku teruja lah kan, dia punya size dia, sizing untuk papan skrin dia tu kan, dia boleh pergi paling besar 150 inci. Besar tak besar? Gila besar tu. 150 inci, kalau korang jarakkan korang punya projektor tu 4.5 meter. Okay, 4.5 meter ke belakang, korang akan dapat 150 inci. Okay, and then 3 meter korang akan dapat 100 inci. Besar. 100 inci, kau bayangkan besar weh, besar. Memang besar. Okay, itu yang buatkan aku teruja lah. And then dia support 1080p. Lepas tu dia ada 720 native resolution. And then dia ada, macam aku cakap tadi, dia ada Dolby audio speaker. Lepas tu dia punya lumen sebanyak 3000 lumen ni. Kalau aku beritahu kalau projektor biasanya jual, diorang akan, lumen projektor ni biasanya 1000 ke bawah lah lumen dia. Lumen ni maksudnya color lah. Color dekat projektor tu lebih tinggi, lebih cantik color dia. Okay, so lebih jelas lah korang tengok
sesuatu video tu dekat projektor tu lah. So 3005 ni sebenarnya memang dah sangat memadai lah, memang padu lah bagi aku. Okay, and then dia ada dua version tau. Dia ada regular version dengan smart version. Aku beli smart version. Smart version ni beza dia dengan regular. Regular ni macam projektor biasa, korang cocok HDMI port, tembak layar, cocok dekat laptop semua macam biasa. Smart version ni dia macam smart TV. Kalau nama pun smart kan. Dia smart TV, dia ada Netflix dengan YouTube. Okay, dia dah install dalam projektor tu. So aku beli yang smart version. So bagi aku smart version ni paling ngam lah. Kalau korang beli regular version macam biasa sangat lah. Better korang tambah duit sikit je, korang dapat smart version. So ada YouTube, dia ada Netflix. Itu paling best lah. Sebab dia tahu rakyat Malaysia ni memang suka tengok Netflix dengan selalu tengok YouTube kan. So dua ni dia install terus dalam tu. So korang tak payah nak susah install kan. Lepas tu kita ada phone screen mirroring. Okay, dia phone screen mirroring ni maksudnya daripada handphone korang boleh terus ke projektor. Contoh korang boleh main game. Korang boleh main game besar gila screen. Okay, so memang puas hati lah korang akan dapat screen besar. Butuh main game memang padu lah. Nak main PS5 pun boleh sebab korang dapat screen besar kan. Memang puas hati lah. Last kali, dia adaptable to multiple position. So maksudnya kalau korang letak ke kiri ke, letak ke kanan ke, letak ke tengah ke, dia punya position tu still akan ngam juga. Okay, so dia akan dapat screen yang cantik lah. Maksudnya terbentuk je. Dia macam tak ada sengit-sengit kiranya. Itu yang bestnya. Okay, itu korang tak susah dah. Aku rasa itu antara features yang utama lah, yang maksudnya untuk pikat hati kita. Bagi aku, feature-features yang dia bagi ni memang menepati cita rasa aku. That's why aku beli. Sebab video ni bukan video sponsor. Aku beli sendiri pakai duit aku. Okay, tapi sebelum tu lah, sebelum kita test, aku bagi tahu harga. Okay, untuk harga regular dia serendah RM599 sahaja. Murah tak murah? Gila murah. Kalau korang beli projektor yang brand lain kan, boleh cecah RM1,000, RM2,000 lah. Lepas tu lumen pun sikit. So color tak cantik. And then untuk smart version dalam RM798. Yang aku tahu diorang ada promotion, ada lagi potongan beberapa ringgit, RM20 ke RM15. Korang boleh check. So dia akan potong lagi kat situ. Lepas tu dia free postage, free shipping. Memang terbaik. And then okay, dia ada bundle lah, bundle set. Bundle set ni maksudnya projektor sekali dengan dia punya stand. Okay, stand tu aku tak beli, tapi kalau korang nak beli boleh beli. Dia punya stand tu berharga RM199 tak silap aku. So aku rasa kalau korang nak tengok lebih detail, kalau mungkin explanation aku ni tak berapa terperinci, korang boleh check sendiri dekat website Lumos tu sendirilah. Aku akan letak link dekat description bawah. Okay, so nanti korang check kat situ je. Harga semua dekat situ. Korang boleh check kat situ kalau explanation aku kurang jelas. Okay? Okay guys, sorry tadi aku tunjuk dia punya produk je kan, tak tahu apa kabel dia bagi semua kan. Okay, so kalau bila kau beli nanti, dia akan dapat dalam kotak ni tau, kotak Lumos ni. So bila dia datang macam ni, korang buka, korang akan jumpa dia punya kotak sebenar. Okay, kotak sebenar ni kejap aku keluarkan. Okay, so bila korang buka daripada kotak tu, korang akan dapat macam ni lah. Ini kotak dia. Dalam dia tak ada apa sangat. Yang penting ada ini ada dia punya macam basic setup tips. Tips dia dekat sini. Lepas tu ada macam biasalah, dia ada manual book. Lepas tu dia bagi kabel. Kabel tu dalam kotak ni. Okay, so dalam kotak ni ada kotak ni juga, kotak kabel. So dalam kotak kabel tu dia ada dia punya soket untuk power ni. Ni cocok dekat belakang. Lepas tu korang akan dapat lagi dua kabel. Yang ni satu kabel AV tu, okay, yang macam kat TV lama tu lah aku pakai. Lepas tu dengan HDMI. Bagus bagi HDMI terus kan, senang. Korang tak susah nak beli. Dia datang 3 kabel dengan satu remote, okay. Remote aku lupa tunjuk. Remote ni penting juga ni. Okay, remote ni kalau korang beli, dia tak akan include bateri tau. So dia pakai bateri 3A. Korang sebelum sampai tu korang beli lah bateri siap-siap supaya korang boleh guna terus lah dia punya remote ni. So jangan lupa beli bateri, okay? Okay, remote dia ni memang bagi aku senang untuk digunakan. Simple je. Korang tak pakai manual pun korang boleh tahu dah nak macam mana nak tekan button dia. So, tanpa buang masa, aku pun dah penat. Dah record video ni buat kali kedua. Kita test projector Lumos Ray. Okay, let's go. Okay guys, sekarang ni aku dah set up aku punya projector. So, aku nak tunjuk kat korang macam mana aku set up. Okay, so basically, aku pakai tripod aku je sendiri. Ini adalah projector dia. Okay, so aku nak tunjuk kat korang. Kalau korang nampak, ini dah ada bulatan warna merah ni kan. Maksudnya aku dah on switch lah. So bila korang on switch, dia akan dapat bulatan macam ni lah, bulatan warna merah macam ni. So bila kita on, dia akan menyala warna biru. Nampak tak?
Lumos. Aku pasang lampu sekarang ni. Aku pasang lampu lighting aku. Kau boleh still nampak lagi. Dia menyala. Ni lah efek daripada 3000 lumen tu lah. Nice tak nice? Kejap. Ni kalau tutup lampu lagi nice. Okay, ni korang boleh nampak dah. Inilah dia punya interface. Okay, aku tutup lampu jap. Okay guys, sekarang ni korang tak akan nampak muka aku lah. So aku tunjuk dekat korang. Screen ni, okay, kalau korang tengok interface ni, dia ada 3 page. First kali dia ada home. And then dia ada apps. Page ketiga dia ada settings lah. So kalau kita pergi satu dekat home ni, macam aku cakap, dia ada YouTube, dia ada Netflix, dia ada local. Okay, local ni kalau korang cocok USB, korang nak tengok movie daripada USB korang kan, ataupun external ke, korang boleh pergi local ni lah. So korang boleh jumpa, korang boleh movie semua tu lah. And then dia ada A-screen. Kalau A-screen ni macam aku cakap sebelum ni, A-screen ni dia boleh connect phone dengan projector ni lah. So korang boleh paparkan phone korang dekat sini juga. Okay, and then dia ada source. Source ni aku tak pernah try. Okay, and then selain daripada jadi projector, dia jadi Bluetooth speaker juga tau. Sebab dia kan ada speaker built-in tu kan. So dia boleh jadi Bluetooth speaker juga. Okay, page kedua dia ada TV Store. TV Store ni macam Play Store lah. Lepas tu ada Mcast, aku tak tahu Mcast ni apa. And then dia ada Play Store, dia ada settings, dia ada VLC. VLC ni aku download sendiri. Aku download kat Play Store sebab aku nak pakai VLC. Sedap sikit tengok sebab dapat subtitle sekali. And then dia ada Kodi. Kodi ni pun aku tak sure apa. Okay, and then page ketiga kita ada settings lah. Kita ada Wi-Fi, Bluetooth, boot source, projection, about, system reset, language dengan memory clean. Okay, Wi-Fi ni make sure bila korang dah buka korang punya projector, kalau yang smart version dah, korang connect dengan Wi-Fi rumah korang. Lepas tu terus boleh guna YouTube, Netflix. And then Bluetooth ni pun samalah kalau korang nak guna Bluetooth kan. Okay, and then kita tunjuk lah. Kita tunjuk kita punya YouTube dulu. Okay, aku buka YouTube dulu. Alright. Nampak tu. Nice gila kan. So memang kalau dalam gelap ni, kalau korang tengok real life, memang puas hati lah weh. Besar gila weh. Memang nice weh. Kejap Hello guys, welcome back to my channel. Kuat weh bunyi dia. Sudah menonton ke channel Azim Nazmi. So untuk memang video kuat. hari ni aku Ini sebenarnya tak ada volume dia baru 70. Okay. So aku plan hari ni pasang paling kuat. Smooth like butter, like a criminal Kuat tak kuat? Over kan? Oi, memang terbaik lah. Memang bunyi dia sedap lah. Memang bunyi dia kuat. Dan that's why aku cakap aku tak perlukan speaker external. Sebab aku rasa speaker dia sendiri dah best. Okay guys, sekarang ni kita dah masuk Netflix. Korang boleh tengok lah cerita apa yang korang nak tengok. Aku buka satu cerita. Okay guys, ini Netflix Korang tengok kualiti dia memang ngam lah. Memang cun. Kalau korang tengok Netflix memang ngam gila. Okay, aku honestly memang puas hati lah. Kualiti dia memang terbaik. Colour dia tu aku suka. Ngam tak ngam kan? Cun tak cun? Okay guys, so korang rasa macam mana projector tu? Ngam tak ngam? Okay, bagi pendapat aku lah, personal lah, aku rasa projector ni okay. Cumanya ada beberapa lah. Orang cakap bila ada pro and cons kan, dia mesti ada cons dia juga. Bila kita guna A-screen lah, lagi-lagi bila kita guna A-screen. A-screen tu bila aku link dengan projector, dia sangkut. Okay, so bila kat phone aku tengok, phone aku okay. Tapi bila kita tengok kat projector tu dia sangkut-sangkut. Tapi kita pun kena aware lah sebab ini projector, bukan desktop PC ke apa kan. So bila korang connect dengan projector tu, kerja dia sebenarnya untuk paparkan saja, bukannya untuk perform macam mana PC kita perform. So itu kita kena faham lah. Sebenarnya projector ni khas untuk kita buat home cinema lah. So aku rasa A-screen tu mungkin korang boleh guna tapi bukan untuk main purpose lah. So mungkin korang nak just nak tunjuk gambar je ke apa, boleh lah dekat situ. So itu tak ada masalah. Tapi kalau korang nak main game, bila aku test agak susah lah sebenarnya, susah. Aku tak sure sama ada sebab line internet aku ataupun memang connection dia kurang kuat. Aku tak tahu. Itulah. So aku rasa overall projector ni berbaloi lah untuk aku sebab harga dia murah. Macam aku dah beritahu kat korang, harga dia memang murah, affordable. Nak compare dengan projector dekat luar sana yang branded kan. So ini kalau korang perasan jenama Lumos ni, mungkin korang tak familiar. Untuk pengetahuan korang, Lumos ni sebenarnya adalah satu produk lokal. Okay, so produk lokal kita kena support lah. Sebab aku rasa kualiti yang dia bagi ni boleh tahan dengan harga yang sangat berpatutan. Aku rasa tak menyesal pun aku beli projector ni sebab aku memang guna. Dekat bilik aku memang ngam gila lah. Bila aku tembak dekat dinding putih ni memang dapat stream besar. Memang
enjoy gila lah. So kalau korang betul-betul berminat lah, aku cadangkan korang beli Lumos projector ni. Sebelum tu aku lupa nak beritahu, actually yang Lumos Ray projector ni dia adalah adik kepada Lumos Auro. Lumos Auro ni adalah abang dia. Lumos Auro ni mahal sikit. Dia jenis yang petak memanjang macam tu. So korang boleh check it out dekat link yang aku bagi dekat description tu. Korang check je. Mungkin kalau korang ada bajet besar sikit, korang boleh go untuk Auro. Macam aku, Ray dah cukup. Aku rasa itu saja video aku untuk kali ni. Sorry kalau ada cacat cela. Confirm ada cacat cela sebab aku macam dah malas. Dah lah rekod tengah malam. Tapi biasanya video aku memang aku rekod tengah malam. Okay, so aku rasa itu saja video aku untuk kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe kalau suka. Susah betul nak sebut ya. So kalau korang suka dengan video kali ni, jangan lupa share, like dan subscribe, okay? Dan jangan lupa klik notification bell tu, okay? Kalau korang nak tengok lagi video aku yang akan datang, InsyaAllah aku akan produce better. So aku sekarang ni aku rasa aku nak enjoy lah tengok movie dekat projector aku ni. Korang jangan jealous, okay? Kalau nak beli sendiri. Okay, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.